Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Demi sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikut akan jalan yang lurus tersebut. Jangan kalian mengikut jalan-jalan yang lain selain daripada satu jalan yang lurus. Kerana jika kalian mengikut jalan yang lain, nescaya kalian akan berpecah belah daripada satu jalan yang lurus. Demikianlah sebagai wasiat bagi kamu, supaya kamu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin semua, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh jumpa pula pada malam ni. Kita jumpa hari itunya di bulan Ramadan. Kalau ada di bulan Ramadan itulah. Kalau tak ada kat kira ni kali pertama jumpa. Sebab nampak macam muka orang lain-lain berlaku pula. Nazin. Hari itu kuliah subuh kalau tak silap di bulan Ramadan itu. Lepas kita lama tak mari, ni pula dia mari jemput mari. Sepatutnya bulan lepas katanya. Lepas tu dia mau meraya ke depa Bali kalau tak silap. Orang sini pakat balik kampung habis dia sini. Jadi tak ada orang pakat balik meraya depa Bali. Dia mau nak tunda, kata minta bulan ni. Dan tajuk yang diberi kepada Abu malam ni ialah akidah Islam. Itu akidah Islamiyah. Sepatutnya begitulah, akidah Islamiyah. Yang ni pegangan yang dibangsakan pada Islam. Para hadirin semua, dalam agama kita ni rukun yang paling besar sekalinya ialah akidah, atau dipanggil juga iman, ataupun dipanggil dengan aqaid. Kerana perkara yang kita nak simpul, akidah dengan makna simpulan atau tambatan atau ikatan. Kita kata aqdun nikah, ikatan nikah. Aqdul bai', ikatan jual beli. Itu dipanggil aqdun, ikatan, simpulan. Jamaknya ialah aqaid, segala simpulan-simpulan, segala tambatan-tambatan. Tambatan apa? Simpulan apa? Yakni iman, bagi kepercayaan. Kerana kepercayaan kita ni, kalau kita tidak tambat, kita tidak simpul, kita tidak paku. Kalau ibarat bangunan kan, kita tidak piling, kita tidak buat beam dia, konkrit dia, maka kepercayaan kita tu mudah diruntuh, hancur. Nak kita ni semakin mendekati akhir dah ni. Nabi SAW bersabda, Islam yang di akhir nantinya tidak akan seperti Islam yang dahulunya satu, bahkan berpecah sehingga 73 firqah. La taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi akan berpecah umatku ni kepada 73 fuq. Umat Nabi yang dimaksud sini ialah
ummatul ijabah, umat yang sudah menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah mengucap 2 kalimah syahadat, sudah muslim, sudah Islam, tetapi berpecah sehingga 73 puak, 73 firqah. Bukan ummatud dakwah. Kalau ummatud dakwah itu termasuk Kristian, Yahudi, segala orang yang tidak menganut agama Islam, yang setelah mana diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi yang tak menyahut tu dipanggil umat Nabi ummatud dakwah, umat yang mesti diajak, diseru, disampaikan mesej agama Islam ni. Kita hak Islam dah ni dipanggil ummatul ijabah, umat Nabi Muhammad yang telah ijabah, yang menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikehendaki dalam hadis kata berpecah umatku 73 firqah ni, umat mana? Bukan ummatud dakwah masuk sekali, tidak. Hak tu dia masih lagi belum muslim, belum mukmin. Dia masih beragama dengan agama yang palsu. Agama mereka lah. Yang dikatakan berpecah umatku 73 fuak ni ialah ummatul Islamiyah ni. Ummatul ijabah. Maka sebab tu dipanggil fuak-fuak yang berpecah tu firqatul Islamiyah, puak-puak yang dibangsakan pada Islam belaka. Semua mengaku Islam belaka. Tapi Nabi menegaskan fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina finnar. Satu firqah sahaja yang masuk syurga. Ini isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya satu firqah itulah dipanggil firqatun najiyah, satu fuak yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Ataupun masuk syurga, berjaya lepas daripada neraka dan masuk syurga, atau berjaya lepas daripada kekal dalam api neraka. Ini dipanggil firqatun najiyah. Lepas tu 72 puak lagi wa thintani wa sab'ina finnar. 72 puak lagi Nabi kata masuk neraka. Masuk neraka tu maksudnya bagaimana? Kata Imam Jalaluddin Ad-Dawani dalam kitab syarah, dia syarah di atas kitab Aqaid Adudiyah karangan Qadhi Abduddin Al-Iji. Yang dimaksudkan 72 fuak tu masuk neraka, dua makna. Sama ada kesesatan dia tu tak sampai ke tahap kufur, maka fardu takdirnya Allah Ta'ala tidak ampun dosa sesat dia. Maka dihumbai masuk dalam neraka dulu. Maka bila habis dibakar dalam neraka kerana dosa sesatnya, masuk syurga juga kerana ada iman dia. Percaya kepada Allah Ta'ala, percaya pada Rasulullah SAW, percaya pada hari akhirat. Tapi kalau sesatnya tu bukan setakat sesat saja, bahkan sampai ke tahap kufur, maka ketika tu kekal dia dalam neraka walau dia mengaku dia mukmin muslim sekalipun. Maka kerana tu sesat dengan kufur ni ada umum khusus dia. Tiap-tiap sesat tu belum tentu kufur, tapi tiap-tiap kufur tu tentu sesat. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Kok sesat tu belum tentu kufur? Tak kafir lagi, baru sesat je baru. Contoh seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah sesat tak? Sesat. Tapi boleh kita kata Mu'tazilah ni kafir tu? Tak boleh. Tak boleh kita nak tuduh kata Mu'tazilah kafir tu, tak boleh. Sebab secara usulnya masih percaya kepada rukun iman yang 6. Walaupun di sisi Mu'tazilah ada usul yang selain daripada rukun iman yang 6. Itu dipanggil usulul khams, usul yang 5. Itu cerita pembahasan lain. Tapi setiap daripada pegangan Mu'tazilah itu, kebanyakannya sesat.
walau tak naik ke tahap kufur. Contoh Mu'tazilah, dia berpegang Allah tidak ada sifat di zatnya. Ini contoh, tak ada sifat. Jadi Allah tu hanya zat, tidak ada sifat. Kerana kata Mu'tazilah, kalau Allah mempunyai sifat, maka adakah sifatnya qadim atau hadis? Tengok, sifat dia tu baru ke atau qadim? Sedia kala ke atau baru? Kalau sifat Allah Ta'ala tu baru, nescaya zat Allah Ta'ala juga baru. Setiap yang bersifat dengan baharu, maka baharu juga zatnya. Mustahil Allah Ta'ala baru. Contoh, kalau sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala tu ialah qadimah, qadim, sedia belaka, la ta'addadatil qudama, pasti berbilang-bilang benda qadim. Kata Mu'tazilah, kalau Kristian saja dikafirkan kerana i'tikad 3 qadim, Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ibu, betul tak? Jadi kalau orang i'tikad sifat Tuhan ada di zat Tuhan, kemudian qadim belaka. Contoh seperti Asy'ariyah, Maturidiyah mengiktikadkan di zat Allah Ta'ala ada sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Tambah lagi sifat idrak, sifat takwi. Kalau tambah lagi sifat ma'ani di sisi Imam Abil Hasanil Asy'ari, istiwa, yadun, wajhun, jambun, semua tu sifat ma'ani Allah Ta'ala. Banyak qadim ni. Lebih pada 3 tu. Kalau Kristian 3 saja dikafirkan, Asy'ariyah, Maturidiyah lebih layak dikafirkan. Kenapa? Lebih pada 3 qadim. Mana? Zat Allah qadim, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, idrak, takwid. Istiwa, jambun, yadun, wajhun. Berapa dah tu? 14. Tu contoh tu. 14 qadim. Mu'tazilah. Lagi pula kata Mu'tazilah, tidak ada dalam Quran Allah menceritakan dia bersifat. Tak ada dalam Quran ayat yang berbunyi innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah wal iradah wal ilm wal hayah was sam'i wal basari wal kalam. Ada tak? Tak ada. Jadi bila tidak ada dalam Quran, tidak perlu kita nak mengisbat. Bahkan itu reka-reka. Kata siapa? Kata Mu'tazilah. Sesat tak dia? Sesat. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah jawab bagaimana? Di dalam Quran memang tidak ada disebutkan qudra, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam dengan secara dilalah mutabaqah. Dilalah mutabaqah maknanya pengertian secara direct, disebut dengan nas, tak ada memang. Tapi orang cerdik tu tidak perlu sebut-sebutir baru dia nak kena faham. Betul tak? Orang cerdik ni kena sebut sosok baru faham bahasa. Tu orang benak dia panggil. Orang cerdik ni sebut dengan umum pun dia faham dengan khusus. Contoh saya nak tanya, dalam Quran ada tak sebut kita dalam Quran? Ada? Sebut kita dalam Quran ada? Sebut kita, rumah kita, kereta kita, motor kita ada? Dalam Quran ada sebut? Tak ada deh. Jauhnya Quran dengan kita. Jauh tu. Kalau tak ada tu jauh tu. Ada tak dalam Quran sebut? Ada? Sudah tak berani nak jawab buat ni weh. Jauh benar Quran dengan dia kan. Ada tak Quran sebut kita, rumah kita, motor kita, kereta kita, pejabat kita ada? Ada sebut tak? Anak kita, bini kita ada? Tak ada? Tak ada deh. Tak berani buat ni. Baca Quran tak ni? Ada sebut tak? Pakat suka nak hiling nak angguk tak tahu apa nasa. Kalau orang cerdik kata ada. Aduh. Mana Quran boleh sebut motor kita, kereta kita? Boleh. Sebut dengan umum. Mana? Hari-hari duk baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tu hak Allah. Allah tu siapa? Rabbil Alamin. Pemilik, Tuan. Boleh.
atau pengatur, pentadbir, pentarbiyah, murabbi yang menjaga alam ini. Masuk tak motor kita? Kereta kita masuk tak? Kau tak masuk alam? Tak masuk? Masuk. Orang cerdik motor dia tahu ada lah Quran. Tapi orang tak cerdik kan? Tak ada ustaz. Quran tak ada sebut hak kita. Jauh Quran dengan dia. Orang dekat dengan Quran ada sebut molek-molek kita. Betul tak? Ada tak sebut kita? Ada. Laqad karramna bani Adam. Yalah. Tapi tak sebut nama dia, nama saya. Nak kena sebut seko-seko. Quran tak jadi 30 juzuk lah. Nah. Tapi orang cerdik, akal cerdas, tahu ada dalam Quran. Sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tu cerdas. Walau dalam Quran tak cerita Allah bersifat, memang tak ada dalam Quran innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil qudrah wal iradati wal ilmi wal tak ada. Tapi ayat bunyi innallaha ala kulli syai'in qadir fa'alul lima yurid wallahu alimun bidzatis sudur wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Contoh, innahu wa huwas samiul basir. Innallaha basirun bi'ibad. Contohlah, banyak dalam Quran gitu. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu mungkin makhluk ni, dialah zat yang maha amat berkuasa. Dialah zat yang maha mendengar, maha melihat. Dialah zat yang maha mengetahui. Dialah zat yang maha menghendaki menentu. Dialah zat yang maha hidup. Itu cara Quran kecek. Dia tak cerita dia bersifat, tapi dia cerita dia tu yang maha tu atas sirap mubalaghah dia panggil. Cara Quran kecek sebab Quran ni qaulan baligha, perkataan yang menyampaikan di dalam jiwa mustami'in, para pendengar. Itu Quran. Contoh, kalau kita dengar orang ngopak ke kita kita duduk dengar orang ngopak ke kita, ada 2-3 ekor duduk ngopak kita ni, bila suara kita duduk luar kuk belakang kemah dengar. Jadi bila kita nak pergi rekoh dia tu, nak buat kejut ke dia tu, kita kata mana? Hei, tak usah duduk mulut manis dengan aku lah. Aku dengar belakang dah gapo hokmu ngopak ke aku. Kita kata tak usah duduk buat mulut manis dengan aku lah. Aku ada sifat pendengaran. Ada gitu lah. Hak mana ayat kita guna? Hak pertama ke hak kedua? Orang hak mengopak kita tadi, bila tengok ke kita dia pun Allah Assalamualaikum, mulut manis. Panggil mulut manis jubur masa. Mulut Allah. Kita berkata, mu tak usah buat mulut manis aku. Aku dengar belakang dah gapo hak mengopak kan. Gitu kan? Mu tak usah buat mulut manis aku. Aku ada sifat pendengaran. Gitu ke? Ayat yang pertama kita akan pilih. Kalau kita kata mu tak usah buat mulut manis aku ada sifat pendengaran. Bengong 3 ekor tadi. Dah buat apa aku ada sifat pendengaran? Aku tak ada sifat pendengaran kan? Tak sapa tu. Betul tak? Tak sapa. Tapi kalau kata mu tak usah buat mulut manis aku dengar belakang gapo mu cakap belakang aku. Jadi orang hak mengopak lah dia, sudah perlu kejap lah tak hari kita tak nak berlakon dah weh. Siapa dah? Siapa di hati orang yang mendengar kalam tersebut. Secara akademik dia panggil, secara ilmiah, bila dengar dia kata saya dengar semua apa hak awak cakap dengan belakang saya tadi. Secara akademiknya dia kena faham dua. Orang hak dengar ni, dia ni tak pekak gitu. Sebab dia kata dia mendengar, dia tidak pekak. Lazim daripada tidak pekak, dia mempunyai sifat pendengaran. Gitu kan? Betul tak?
lazim. Ni dia panggil dilalah iltizamiyah. Ulama-ulama kita faham Allah bersifat, walau di dalam Quran tidak menceritakan di atas sifat, tapi ulama kita faham Allah ada sifat di zatnya dengan jalan dilalah iltizamiyah. Reti dengan secara auto. Gitu. Auto. Iltizam mana? Lazim, automatik, kemestian. Oh, tak pekak ni. Mana? Oh, ada sifat pendengaran. Gitu. Dia tak pekak bermakna ada sifat pendengaran. Kalau pekak bermakna tidak ada sifat pendengaran. Kalau tidak mendengar itu bukan mesti pekak, betul tak? Tak mendengar tu pekak ah. Ha? Ada orang tak mendengar yang mari kuliah yang dah ni tidur. Nak tak ada main handphone je. Sudah ngajar dia tanya dia. Mu faham tak ustaz ngajar dia? Tahu aku apa je kerja. Mendengar tak? Tak dengar aku, duk main handphone aku tidur. Pekak ah. Pekak tak? Dah. Tak mendengar bukan berarti pekak. Ada sifat pendengaran. Apa tak? Lawan bagi pekak tu ialah pendengaran. Tidak mendengar lawannya mendengar. Itu. Mendengar lawannya tidak mendengar. Itu mendengar tu perbuatan bagi pendengaran tu. Bukan sifat. Maka nak mendengar mesti ada mabda', tepat terbaik dia panggil, tepat terhasilnya orang panggil mendengar tadi, iaitu pendengaran. Bila Tuhan kata dia tu basir, dia tu sami', dia maha mendengar, basir maha melihat, bermakna ada di zatnya sifat penglihatan, sifat pendengaran. Itu cara ulama kita faham. Maka nak tanya, Mu'tazilah yang ingkar di zat Allah ada sifat, adakah kafir dia? Tak kafir. Hanya sesat sahaja, tak naik sampai tahap kafir. Jadi tiap-tiap sesat belum tentu kafir. Tapi tiap-tiap kafir tentu-tentu dah sesat. Itulah gitu dah. Jadi sebab tu 72 puak tu masuk neraka. Imam Jalaluddin Ad-Dawani syarah, dia kata masuk neraka ni kalau yang sesat sahaja tak naik sampai tahap kufur, takdir Allah tidak ampun dosa kesesatannya, maka dihumbai dalam neraka, dibakar habis kesesatan dia tu. Seperti mana dosa-dosa hak zahir, dosa zina, ko dosa minum arak, ko dosa sama. Dibakar habis, maka bila selesai dia azab dalam api neraka, masuk syurga. Sebab dia masih percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tapi kalau dia sesat sampai ke tahap kufur, maka kekal dia di dalam api neraka. Lalu sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, man hum, siapakah satu puak yang masuk syurga tadi ya Rasulullah?" Lalu Nabi SAW jawab, tidak dengan satu jawab. Dalam riwayat At-Tabrani Nabi jawab, qala ahlus sunnah wal jamaah. Satu. Dalam riwayat yang lain Nabi kata al-jamaah. Dua. Dalam riwayat yang lain Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku di atasnya dan sahabatku di atasnya. Tiga. Dalam riwayat yang lain Nabi kata sawadul a'zam, alaikum bisawadil a'zam. Banyak jawapan Nabi. Kerana apa? Kata alim ulama kita, inilah isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya kebenaran itu tidak dibina semata-mata nama. Saya ni ahlus sunnah wal jamaah, mengaku kan. Atau buat persatuan ahlus sunnah wal jamaah, NGO ahlus sunnah wal jamaah. Maka automatik jadi ahlus sunnah wal jamaah. Bukan sebab nama dah. NGO Islam, persatuan Islam,
parti Islam, restoran Islam, nah, automatik Islam, gitu. Gitu. Nah, ia bukan kira nama ke ni? Ia kira isi dalam kandungnya gapo. Nah, kita buka restoran buh nama restoran Islam. Kemah nama ni. Siapa orang nak pergi restoran lain tak ada. Awak ni tolak restoran Islam ni. Bahaya ni awak ni tolak Islam ni. Restoran kita Islam. Nah, dia mau tolak restoran Islam ni bahaya ni, mau ngucap balik. Berat. Tapi cara kita bermuamalah di dalam restoran kita tak mengikut cara Islam. Lauk pauk kita tak letak harga berapa. Nah, orang nak beli tak apa, makan dulu. Lauk tak tahu berapa harga, makan dulu, makan hak siapa. Bayar kat dia, harga berapa? Jual beli hotel ke berapa tak tahu. Sudah makan, mari kira. Ikan kering telur masin 50 hias pinggir. Allah. Mahal nak ni jual. Gila apa? Tak kira lah ni harga saya kata ni. Awak tak puas hati, awak kehek balik, awak makan ni. Cara Islam lah tu. Masuk pakai perut lah tu. Makan hak siapa tadi? Hak Allah hak siapa tu? Tengok. Enggak banyak dak restoran gitu. Banyak. Buh-buh lauk tu kan tak tahu. Kalau buh-buh lauk, kira dulu. Dia pun kira 30 ya. Bayar pani dah. Hotel dulu, jual beli hotel. Mana kita jual beli hotel. Kita tahu ni makanan kita. Kita beli tapi tak bayar lagi. Harga jelas. Tak bayar lagi sebab kita hotel. Sudah makan baru kita bayar. Ni tak bayar, tak tahu ke apa, tiba-tiba main kira 50 hias pinggir, mengamuk. Akak major degung viral pula dalam Facebook. Ya, jangan mari restoran ni. Nama je Islam. Nak tanya apa aku jual. Nak ikan kering seekor dengan telur masin boleh 50 hias pinggir. Sudah. Cara Islam tak tu? Tidak. Sebaliknya restoran tu nama McDonald. KFC. Tak ada bunyi Arab langsung. Al-Gaba tak ada. McDonald gitu, nama orang putih. Tapi cara muamalahnya Islam. Boleh kita pergi beli KFC, McDonald ke makan dulu? Boleh? Tak boleh, nak bayar dulu. Cik nak ke apa? Saya nak ni. Dia pun tak kira. Tu biar harga. Mana? Nak beli tak? Mahal ni, tak jadi ni. Ikut umur lah. Dia kata, ni harga dia. Jadi tak? Nak beli? Bayar dulu. Baru boleh ambil barang, boleh makan. Baru jelas tu makanan kita. Restoran tu walau nama McDonald, dialah restoran Islam. Jadi kebenaran ni bukan semata-mata nama lah. Sama juga sesat pun bukan semata-mata nama. Imam Syafi'i itu pernah difitnah sebagai nawasibiyah atau nawasib, dan difitnah juga sebagai Syiah Rafidah atau Rafidiyah. Jawab Imam Syafi'i, kalau mencintai sahabat Nabi, membela sahabat Nabi, menyayangi sahabat Nabi, mengangkat martabat sahabat Nabi, keadilan sahabat Nabi, kemuliaan sahabat Nabi, maka aku adalah nasibiyah, nawasib. Demi Allah, aku nasibiyah, aku nawasib. Dan kalau mencintai ahlul baitin Nabi, keluarga Nabi, itu adalah Syiah Rafidiyah, Rafidah. Demi Allah, aku Syiah Rafidiyah. Tengok Imam Syafi'i. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid tu pernah dia kena fitnah. Maka Imam Syafi'i nasibiyah? Tidak. Syiah Rafidiyah? Tidak. Lepas tu, bahkan Imam Syafi'i nasirus sunnah, orang yang menolong akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pada nama? Tak jadi apa. Yang penting isi pada nama. Ramai orang lah ni dia duk main di nama. Nama tu kumpulan sesaat, tapi dia sendiri pun tak tahu apa dia hak dia sebut tu. Ni Wahabi dah ni. Sudah.
Boleh sebutin Wahabi kat selesai masalah. Orang yang tidak Wahabi pun kena tuduh Wahabi. Ni hak pelik lah ni. Nah, bahaya sungguh. Tak tahu gapo, tak ada mengaji gapo, kita jawi pun tak reti. Oh, tapi berani kata kau Wahabi ni ustaz ni. Oh. Orang duk mengajar ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Nah, duk mengajar akidah ahli sunnah jamaah pun mudah dicap Wahabi lalu dah. Bahaya. Apa? Sebab dia tahu nama saja. Isi bagi nama tu tidak tahu. Maka mudah dia ngecap orang. Ni Syiah ni. Tengok pakai jubah hitam Syiah. Oh, berat lagu tu. Bukan situ Syiah ko, Wahabi ko, ahli sunnah. Ni di akidah, pegangan, i'tiqad, mu'taqadat. Apa yang dia pegang dalam hati dia terhadap kepercayaan, itulah yang boleh dihukumkan sebagai ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, al jamaah, sawadul a'zam dan sebagainya, ataupun termasuk 72 firqah yang lain. Maka kerana itu para hadirin semua, ayat yang saya baca di awal tadi, Allah Ta'ala suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ghayat, wasiat, tausiah pada kita. Bahkan dalam hadisnya diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu khattan mustaqiman. Satu hari Rasulullah membuat satu khat, satu garisan yang lurus. Kemudian Rasulullah buat beberapa garisan di kanan dan di kiri garisan lurus tu, beberapa garisan. Lalu Rasulullah kata, inilah jalanku yang lurus. Nabi baca ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman, demi sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Satu. Mana jalan Nabi yang lurus? Di ayat yang lain Allah Ta'ala suruh Nabi ayat, qul, katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalananku. Mana jalan Nabi? Ad'u ilallahi ala basiratin, menyeru manusia mengenal Allah di atas penglihatan dalil yang jelas, yang terang. Maka sebab tu kalau kita mengaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap mu'taqadat, setiap pegangan, sama ada ketuhanan, kenabian. Ia dalam ilmu akidah ni dia ada 3 perbahasan. Ketuhanan dipanggil ilahiyat atau rububiyat. Ilahiyat, uluhiyat, rububiyat, ketuhanan dia panggil. Keduanya dia panggil risalah atau nabawiyat, nubuwat, kerasulan, kenabian. Yang ketiganya dia panggil sam'iyat, perkara yang didengar daripada Nabi, atau khabariyat, yang dikhabar oleh Nabi, atau ghaibiyat, perkara hak Nabi royak kita tak nampak dengan mata kepala. Ni 3 perbahasan dalam ilmu akidah. Setiap perbahasan tu alim ulama kita sertakan dalil. Contoh, Allah mesti ada, tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini, baharu alam ini, wujud alam ni, ada makhluk ni. Itu dalil contoh. Semua begitu, mesti ada dalil. Kenapa? Kerana ilmu ni tak terima taklid. Taklid, tahu taklid? Apa taklid? Mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Mengikut mulut orang lain dari kerana rasa asabiyah, ta'assub, tanpa mengetahui sebarang dalil. Itu dia panggil taklid. Dalam ilmu akidah Islamiyah ni haram taklid. Bahkan alim ulama kita ikhtilaf, selisih pendapat. Seorang yang taklid, adakah iman dia sah atau tidak sah? Kata setengah ulama, orang yang akidahnya taklid, walau yakin, jazam, putus, iman dia tidak sah, bahkan kafir, kekal dalam api neraka. Berat tu.
Lagu mana contoh? Kau tanya, Tuhan ada tak? Ada. Kalau tak ada Tuhan, dia terima tak? Tak terima. Mu tahu di mana? Mana dalil? Dalil apa? Tok guru semua mengajar Tuhan ada berlaku. Yang main tok guru dia ni. Ustaz semua duk syarah Tuhan ada berlaku. Tak ada dalil-dalil ya. Jadi dia yakin Tuhan ada tu kerana tok guru ngajar Tuhan ada. Kalau tok guru mari cerita Tuhan tak ada, udah ke mana? Ni. Jadi ulama sebahagiannya mengatakan iman muqallid tak sah. Akidah dia ghairu sahihah. Faham? Takhallada finnar, kekal di dalam api neraka. Berat tu. Berat. Kata ni. Mujuklah jadi khilaf. Qaul yang sahih kata iman muqallid yang yakin syarat dia yakin. Kalau muqallid patut tak yakin. Hak tu ijma' ulama kafir. Jangan main. Tuhan ada tak? Nak kata ada tak biasa jupuk. Kata ni. Nak kata tak ada, dia mau duk kata pakai ada berlaku. Boleh jadi ada aku, boleh jadi tak ada. Hak tu sepakat kafir. So ya hak tu sepakat kafir. Nah? Hak kata iman muqallid tu sah, iman muqallid yang yakin. Tapi walau sah berdosa. Asiyun dia panggil. Mukmin asiyun. Mukmin yang berdosa. Sebab apa berdosa? Meninggalkan mengaji, tinggal berfikir pada dalil. Dalilnya adalah surah Al-Mulk, kita dah baca sebelum nak tidur tu lah. Hak mana baca-baca lah, tak baca kan buat mana? Kita tak tahu. Nah, Tuhan kata wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu berkata mereka itu penduduk dengan Sa'id. Tak kata lagi, tapi Tuhan hikayat dah. Lagi akhir akhirat kelak, pok-pok duduk dalam dengan Sa'id akan berkata. Dia kata mana? Lau kunna, kalulah kita mula di dunia. Ni kalau ni hak tak boleh ni. Lau hak Nabi tegah. Lau taftahu fi'li syaitan. Jikalau tu membukakan pintu syaitan, jikalau selepas. Jikalau sebelum tak apa. Macam kita nak buat kerja ke apa? Kalau aku buat, kita duk fikir. Kalau aku buat gini, Tuhan marah dah. Kena neraka dah. Kalau hak tu tak apa. Kalau sebelum. Boleh syurga, boleh pahala. Kena buat ni. Kalau hak mula-mula. Kalau hak lepas jangan. Allah kalulah mula masa muda. Kalau lagu tu jangan. Kalulah masa sehat. Kalulah masa kaya. Kalau ni perangai setan. Kalau ni perangai setan. Buka perangai setan. Dia akan menyia-nyia ke masa. Memang. Hak jenis lagu tu memang dalam neraka puduk kalu lagi. Laukunna kalulah mula kita di dunia. Nasma'u dengar tok guru mengajar. Maka ilmu ni tak boleh kita baca sendiri. Sebab tu ulama kata man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah di dalam kitab semata-mata tanpa mengaji dengan guru, tanpa irsyadu ustazin, dia tak ada mengaji dengan tok guru, dia beli kitab, dia baca sendiri. Sambil-sambil tengok Netflix, Indostar ke apa, bla-bla baca. Maka akan masuk dalam hati dia segala sengka-sengka. Waham. Tu sengka-sengka. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Tak tahu hak dia pergi tu betul sungguh ke tak, atau tak betul. Tak boleh. Mesti nasma'u, kena dengar dulu. Tok guru ajar cara nak mikir, akal kita ni atur cara nak fikir. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadisun wa kullu hadisin fala buddalahu sani'un. Tu tok guru ajar cara nak mikir. Mu tengok, alam ni berubah tak? Berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, kemarau, panas, garing, banjir, macam-macam. Betul tak? Kita berubah tak? Berubah. Takdir kita jumpa bayi tepi jalan. Wala'iyadzubillah. Tak ada surat beranak ke apa. Tak tahu beranak bila. Orang lepas.
Kita jaga baby tu sampai 40 tahun. Baby lagi tak? Jadi baby lagi? Tanya umur berapa baby? Umur 40 dah ni. Baby lagi 40. Tu bapak baby dah tu 40 dah tu ni. Berubah tak? Berubah. Walau tak tahu surat beranak dia berapa hari bulan dia lahir. Tahu kata dia baharu. Berapa? Dia berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap yang berubah tu pasti baru. Pasti dah baru. Maka alam yang kita tengok ni berubah. Pagi, petang, siang, malam, hujan, kemarau, panas, banjir, berapa semua sekali ni. Berubah tak? Berubah. Bermakna al-alamu hadisun. Alam ni baru. Maka mu fikir pula. Wa kullu hadisin. Tiap-tiap benda baru. Baru apa ni? Bukan baru lawan buruk, bukan? Ni kita kena mengaji ni. Nak faham? Kita baru ni lawan dia buruk lah. Betul tak? Kereta baru ni? Kereta lama dah ni. Kereta sendiri. Nampak baru semua. Terkelak semua. Kau ingat kereta baru? Baru lawan buruk tu. Di dalam ilmu akidah, benda buruk pun baru. Benda buruk pun baru. Berapa? Sebab makna baru tu tiap-tiap benda yang ada permulaan dan terima perubahan. Gitu kan? Kereta buruk tu baru. Kereta buruk tapi baru. Guk mana pula ustaz? Dah kereta tu ada permulaan tak? Ada. Nah, berubah tak? Berubah. Beki situ, rosak sini, modified situ. Berubah tak? Berubah. Walau buruk pun baru yang dia. Apa? Baru sebab ada permulaan dan terima perubahan. Kalau gitu, wa kullu hadithin, tiap-tiap benda baru, fala buddalahu sani'un. Tak dapat tidak ada baginya itu sang pencipta yang menjadi. Tak boleh nak terima. Tak ada yang membaharukan dia. Tak ada yang menjadikan dia. Boleh terima? Ada sendiri? Boleh? Tahi lembu, bukan lembu berak. Lepas tu monyet pergi berak kan? Tahi lembu ada tentu dah lembu berak situ. Ada asar, tentu ada muassir. Ada kesan, tentu ada yang memberi kesan. Kita ni kesan daripada muassir. Siapa muassir? Allah. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Tengok. Satu-satunya perbuatan memberi berkah tu tidak adalah ia, melainkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang perbuatannya memberi kesan. Kita tengok langit, tengok bumi, gapo, ini bukti. Itu mana? Ala basirati. Ana wa manittaba'ani, Nabi kata dalam Quran. Aku dan para pengikutku, fa subhanallah, maha suci Allah, tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Wa ma ana minal musyriki, bukanlah kami di kalangan orang yang menyemutukan Allah. Bermakna jalan Nabi mengajak manusia mengenal Allah di atas dalil yang jelas. Itu ilmu akidah. Maka satu jalanku yang lurus ni, apa hak Nabi suruh kita buat? Wak tak tahu itu. Wak dono itu. Jangan. Fattabi'u. Tengok. Maka hendaklah kamu ikut akan dia. Akan jalan yang lurus yang satu tadi. Maka tiap-tiap sirah amal dalam Quran hadis, kalau tidak ada dalil yang menunjukkan maknanya bukan wajib, maka kekal di atas makna wajib. Al-amru haqiqatan lil wujub. Perintah itu hakikat makna asal ialah wajib. Mana fattabi'u, maka wajib kalian kena ikut satu jalan yang lurus tadi. Nak ikut mana kalau tak tahu? Boleh ikut kalau tak tahu. Bagaimana pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang perkara ghaibiyat, tentang furu'ul aqaid, cabang-cabang akidah. Bagaimana pegangan Nabi SAW dan para sahabat, para a'immah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tak belajar, kita boleh tahu. Tak belajar, kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita nak ikut boleh? Tak boleh. Sebab tu nasma'u, kena dengar dulu, kena ngaji dulu. Au naqilu. Tengok. Au situ bermakna ma'ana kilu. Kalau dengar, mari ngaji. Sebab apa ada makan jamu ni? Tapi tubuh saja adalah hak hadirnya.
Akal ni duk merewel, tak tahu mana pukul berapa lah. Nanti ustaz ni nak sudah mengajar 8.20 dah ni. Perut aku dah lapar dah ni. Otak tu duk merewel, pergi tak tahu mana hala. Tak jadi gak ngaji itu. Tubuh kena hadir, akal pun kena sedar, mikir. Jangan membodohkan akal ni. Akal kena guna. Sebab tu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal dan nakal seiring. Ingat baik-baik. Akal dengan nakal, nakal ni Quran hadis, bukan nakal lucu tu bukan. Naqalun, nun qaf lam, nakal. Yang ni pindah ambil daripada Quran hadis. Itu maksud nakal. Quran hadis. Quran hadis, nakal dengan akal seiring. Kalau Mu'tazilah, akal di depan, nakal di belakang. Tu manhaj dia. Akal duduk depan, Quran hadis duduk belakang. Kalau bertembung akal dengan Quran hadis, akal didahulukan, Quran hadis lepas ke belakang. Itu Mu'tazilah. Ingat baik-baik. Kalau musyabbihah mujassimah, akal di belakang, nakal di depan. Ingat. Quran hadis di depan, akal letak belakang. Tak ada akal pun tak apa dah. Pergi Quran hadis cukup dah. Tu karut kat tu, tak boleh tu. Salah. Lepas tu akal dengan nakal seiring. Apa yang disebut dalam Quran hadis, akal senantiasa boleh terima dan boleh cerna. Kena reti cara penggunaan hukum akal. Sebab itulah kata Imamul Haramain, dia kata faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Siapa yang tak reti hukum akal yang tiga, mesti pada akal, tentu tidak pada akal, terima pada akal sungguh atau tidak, maka orang ni pada makna tidak ada akal. Penting tu, akal tu penting. Yang kata orang guna akal, apa guna akal? Lepas nak jadi gila ke mana? Akal kena guna. Nikmat besar Allah Ta'ala bagi. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Tu ayat Quran banyak mana suruh kita guna akal. Betul tak? Tapi bukan kena kedepankan akal, bukan. Sandingkan dengan Quran hadis. Tidak saling berlawanan. Itu seiring. Itu manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita tak mengaji lagu mana kita nak taat perintah Nabi, fattabi'u, maka wajib mengikut satu jalan yang lurus. Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikut jalan-jalan 72 puak. Jangan. Nak tahu di mana kalau kita tak mengaji? Orang kita lah ni tengok serba besar, ada hitam atas dahi, pakai jubah 2-3 lapis sikit, ada ridak sakut atas bahu tu, cabut tu kan? Oh, ulama. Selesai masalah. Tak tengok dah gapo dia cakap tu betul tak dengan akidah. Nak tengok guano muka dia sendiri pun jahil. Iya. Nah, padahal apa yang dia cakap tu akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Tapi dia mau duk puja situ kan. Oh. Inilah masyayikh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kok mana? Nah, boleh berfahaman, berakidah, percaya bahawasanya roh orang itu masuk dalam tubuh orang ni. Nah, ni saya ni bukan Ahmad Faiz ni, tubuh je Ahmad Faiz ni. Roh ni tak apa, tak tahu ni. Roh sedih normal boleh jadi masuk. Bukan akidah Ahlussunnah. Tu akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Nah, kalau di dalam Islam lah, kalau di luar Islam tu banyaklah tanasukhul arwah ni. Nah, kafir siapa yang i'tiqad lagu tu. Kafir. Jangan memang. Sama ada orang yang i'tiqad roh boleh berpindah dengan makna tak ada mati, tak ada kiamat. Pindah, tak ada kiamat. Kafir dengan sebab ingkar hari kiamat. Ataupun dia ke i'tiqad yang bangkit nanti dalam di alam akhirat, hanya roh tidak jasad. Sebab apa? Dah roh jasad banyak, nak bangkit pun boleh bangkit sekali seketak, boleh. Tiup sangkakala yang kedua, kita bangkit daripada kubur seketak. Kita dengan tok nenek moyang nyuk ceceh kita dengan tok ada tu sekali tu seketak.
Lepas tu kalau roh satu, tubuh banyak, nak bakit warna serta, boleh? Boleh? Roh Abu Bakar As-Siddiq, tubuh banyak ni. Roh Abu Bakar, nak masuk dalam tubuh Abu Bakar, kau dalam tu Haji Mamat mana sampai bila? Nak masuk mana ni? Gitu. Last sekali yang bangkit hanya roh saja. Kafir tak? Kafir orang yang iktikad lagu tu, jangan main. Itu akidah falasifah. Bisalasatin kafaral falasifatul ida idh ankaruha wahyal musbatta ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Disebut dalam syair dalam kitab Jawharatut Tauhid dengan sebab 3 perkara. Bisalasatin kafaral falasifatul ida, ulama ahlus sunnah wal jamaah mengkafirkan puak falsafah. Tu pelik kalau orang kata ngaji sifat 20, ngaji falsafah tu amat tak boleh terima. Sebab apa? Sebab ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Tiba-tiba kita kata ngaji sifat 20, ngaji falsafah. Ulama sifat 20 mengkafirkan falsafah. Lepas tu, mana dia kafir diri sendiri ke mana? Dia bengong lah tu dia ni. Ulama sifat 20 mengkafirkan puak falsafah. Sebab apa? 3 perkara. Tengok. Ini pernah dulu satu hamba Allah mari mengadu. Duit dia habis puluh-puluh ribu, kena tipu kotak syekh tarekat di kota Damansara. Ada sini. Dekat ya. Nah, jadi dia cerita kata, Allah Ustaz, habis puluh-puluh ribu baru saya tahu. Scammer bukan tak syekh. Orang lah dia beri tarekat. Dia tak beri ngaji sifat 20, ngaji fiqh asas ilmu kulit dah ya. Ada sini. Kita nak makrifat hak hak tinggi-tinggi selalu nak. Ramai lagu tu. Jenis naik rumah tak ikut anak tangga. Pakai terjun kot bumbu ala atas. Boleh nyakit dah. Nah. Jadi dia cerita, dia pernah tanya tok syekh tarekat dia. Kata, "Ya imam," panggil imam. Kenapa imam tak pernah saya tengok tu imam ni sembahyang? Tak pernah semayat. Pasal apa tak pernah semayat? Lalu tok syekh tarekat dia tadi dia jawab. Dia kata kan, bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Pakai bermula ke macam kita Jawi lama. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu menjadi makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Sedar tak? Sedar tak ayat? Sedar tak? Rasa nak tweet tak dalam Twitter Nampak tak? Kalau orang mengaji ilmu akidah Islam, Tauhid, Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20, awal-awal boleh menapa dah tak sihat itu. Muni sih apa? Bukan syekh tarekat. Sih ini orang panggil fardu ain tak lepas. Betul tak? Akidah kafir itu. Siapa yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanya rohmu. Itu akidah falsafah. Sebab apa? Sebab falsafah kata tubuh orang ni boleh berlainan. Roh tetap satu. Jangan main-main. Nampak je tubuh ni, Omar ni, Ali ni masuk ni. Bukan dia tu orang lain masuk. Jenis lagu ni gak banyak di alam Melayu ni. Nak pergi hak ni payah sikit lah. Kabar-kabar kita pula hak demo tuduh Wahabi ni. Padahal hak ni dah ahli sunnah wal jamaah Hamba kata kalau abang ni mengaji sifat 20 ni, tak siapa puluh-puluh ribu kena tipu duit. Dengan ayat ni abang boleh tak apa lalu tak sehat abang dah. Kenapa kata muni syekh apa fardu ain tak lepas ngajar akidah kafir. Tengok ulama kata 3 perkara dikafirkan falsafah. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah. Kenapa? Iz ankaruha wahyal musbatta. Karena orang falsafah ingkar 3 perkara, padahal 3 perkara ni sabit dengan dilalah qat'iyyah dalam Quran. Mana satu? Ilmun bijuz'iyyin. Orang falsafah kata ilmu Allah bil kulli saja. Tuhan tahu umum saja. Detail, Tuhan tak tahu. Kafir tak? Kafir.
Contoh, Tuhan tahu dak rambut kita, bulu ada di tubuh kita? Tahu, bulu rambut tahu. Tapi Tuhan tahu dak berapa helai rambut? Oh, falsafah kata Tuhan tak tahu. Banyak sangat. Pening kepala Tuhan nak bilang. Oh, kafir tak? Kafir. Jangan main-main. Itu falsafah dia. Kita dak. Tuhan tahu rambut kita tahu. Berapa helai rambut pun Tuhan tahu. Sebelum rambut kita ni Tuhan buat lagi Tuhan tahu dak. Ilmu Allah tak terdahulu dengan jahil. Allah bersifat dengan pengetahuan, maha mengetahui Allah, takluk tanjizi qadim. Luluh sedia kala. Tak ada berlambatan antara sifat pengetahuan dengan maha mengetahui Allah Ta'ala. Itu ngaji dalam 420. Ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi, yang keduanya bahar wa alam. Alam ini baharu. Kata falsafah dak, alam ni qadim, kidam, sedia. Tuhan tak menjadi. Tuhan ada, alam ni automatik ada. Dia panggil mazhab ta'liliyah. Atau Tuhan ada, tak ada Tuhan lain pada Allah, maka secara tabiat semula jadinya ada alam ni dengan sendiri, sama tua dengan Allah Ta'ala. Dia panggil mazhab tabi'iyah. Kafir dua. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dihimpun akhirat esok manusia dengan jasadnya, padahal sebelumnya kita sebagai mayit bangkai. Maka falsafah kata tidak, kita akan dihimpun dengan roh, tidak ada jasad hancur makanan ulat di dalam kubur. Tengok, saya kata kalau awak mengaji ilmu akidah ni pedinding, tapi tak ngaji nak dinding mana? Lihat ni. Tu terpengaruh dengan gorengan. Ya goreng ni yang Masya Allah hangit gula awal. Hacing kalau kena jenis hai kecil gak hacing, kena jenis goreng gak hangit. Sedap hurayan ni makrifat sungguh. Bukan makrifat, maklipat dia. Itu contoh. Banyak lagi lah kalau kita nak bahas bagaimana kita nak taat perintah Allah Ta'ala dalam Quran, perintah Nabi kata fattabi'uh wala tattabi'us subula tadi. Kalau tanpa ilmu boleh? Tak ada. Sedangkan Allah Ta'ala kata zalikum wassakum bihi. Zalikum demikian itu bagi kamu, wassakum bihi ialah wasiat bagi kamu dengan dia, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa bertakwa? Imtizalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah, oleh Rasul. Mana? Fattabi'u, ikut satu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Macam mana nak ikut kalau kita tak mengaji? Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Macam mana kita nak hindar daripada terpengaruh dengan jalanan selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? 72 firqah. Kalau kita tak kenal siapa 72 firqah, pegangannya, akidahnya, pahamannya, manhajnya, macam mana kita nak elak? Macam mana? Boleh? Maka sebab tu kata ulama, inna syai'ah, sesungguhnya sesuatu itu, la tattadihu, tidak akan benar-benar jelas, terang, nyata, illa ba'da ma'rifati muqabilih, sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Kita nak kenal lelaki, betul-betul kita nak jelas siapa lelaki, kita kena kenal perempuan tu siapa, baru jelas lelaki tu siapa. Betul tak? Kalau kenal lelaki ya, tak kenal orang tina. Lawan bagi lelaki orang tina. Betul tak? Lawan jatuh tina. Jadi kita nak kenal jatuh, kena kenal tina, baru benar-benar kenal jatuh. Tapi tak, kita kena jatuh saja. Mari maknya tu kan. Aduh, hanya berhetina lah weh. Enggak apa? Mungkin tak kenal jatuh, tak kenal. Sama tak? Nak kenal tina, kena kenal jatuh. Sebab lawan dia. Baru mari pengkik kau gapo tu. Pengkik apa? Tomboy apa? Kita ni tina ni. Rambut pendek, buat tak ada kopek lagu ni, napuk yang macam jatuh ni tina ni. Apa? Kita kenal tina. Sebab kita kenal jatuh lagu mana. Jadi kalau kita nak kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang sebenar, kita kena kenal juga 72 firqah.
Tak ada alasan akhirat esok. Kita Arab ada, kita Jawi ada, hak tak reti Jawi ulama tulis kok Rumi pula. Ada berbahasan tentang ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang fahaman-fahaman yang selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah 72 fuq. Kita Arab ada, kita Jawi ada, hak Rumi pun ada. Hak Jawi dia mau tak pandai, dia mau tulis Rumi pula. Tak ada alasan kita nak jawab depan tu kalau kita termasuk di mana-mana kelompok dengan sebab kita tak ngaji. Antara lain kita hak nipis nama kitab Tuhfatur Raghibin. Pemberian hadiah kepada mereka yang gemar. Tuhfatur Raghibin fi ma'rifati haqiqatil imanil mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin, kalau tak silap. Kitab tu nama Arab tapi sebenarnya kitab Jawi. Dia dalam tu lengkap cerita tentang fuak-fuak yang sesat 72 fuak. Jadi tak ada alasan kita kata akhirat esok kita dibangkit bersama dengan fuak Syiah. Contoh. Sebab apa? Ni nak dekat-dekat musim ngundi ni. PRU nak dekat ni. Ramai mana hak jadi Syiah dengan tak khabar? Ya. I'tiqad melantik pemimpin rukun iman tu Syiah. Wilayatul faqih tu Syiah. Imamul maksum, pemimpin tu maksum, tak boleh dikritik, tak boleh ditegur. Kritik sikit kena pecah selalu. Sebab apa? Alasan tidak mengikut saluran. Tu cara Syiah tu, bukan cara Ahlussunnah wal Jamaah. Ramai ni musim-musim PRU jadi Syiah dengan tak khabar, jadi Mu'tazilah dengan tak khabar. Melantik pemimpin ni tak ada kaitan dengan agama, dia mengikut kepala otak kita. Hak tu jadi Mu'tazilah. Hak tu jadi Mu'tazilah tu. Hak sana jadi Syiah. Inilah akidah kita, tuan-tuan. Kita nak jawab apa dalam kubur nanti? Siap mu. Hak tu Syiah lah. Tapi tak sedar tu. Tak sedar. Orang ngaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas lah. Wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i lam la bi hukmil aqli wa laisa ruknan yu'taqad fid dinin. Jelas. Politik ni jelas. Jangan oyak orang pondok tak reti politik. Hamba cukup-cukup tak puas hati kalau orang kata orang pondok tak reti politik, dia duk mengaji tauhid, tak pekoh, tak salah. Aduh, sedaknya. Nak tanya mu, siasah tu makna apa hak mu nak? Siasah tu apa makna mu nak? Siasah ni ada 3 makna. Siasah makna yang pertama nizamiyah, sistem. Siasah makna yang kedua ialah nasbul imamah, melantik pemimpin. 2. Siasah makna yang ketiga ialah tadbir. Mana? Husnut tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Mu nak mana-mana? Nak bahas tak? Kalau nak bahas panjang ni, takut sejuk makan ni, dia mau duk buku lah tu. Nak bahas tak? Tak usah bahas tak apa, kita nak tutup dah. Kalau nak bahas bayar. Sedap orang pondok tak reti politik kata. Jangan. Orang pondok lah reti. Politik dengan makna sistem, hak ni Islam fleksibel. Dengar molek. Islam fleksibel. Islam tidak mari menentu umat Islam mesti kena pakai sistem ini dalam bersiasat. Tak boleh sistem-sistem yang lain. Tak ada. Islam mari fleksibel. Awak nak sistem mamlakah, kerajaan, raja mutlaqah, mamlakah nizamiyah, raja berperlembagaan, demokratiyah parlimeniyah, demokrasi berparlimen, serah. Ataupun awak nak jumhuriyah, mana? Republik, sila. Nak lagu mana sistem? Sila. Yang penting keamanan, kesejahteraan, keadilan terjamin, boleh dijaga iman, Islam boleh ditegakkan. Selesai. Sistem mana? Islam tak mari menentu. Ni hebat Islam. Fleksibel. Sebab apa? Dilihat Nabi pun tak wayak. Sistem apa? Nabi wafat, sahabat musyawarah nak lantik siapa ganti Khalifatul Rasulillah. Musyawarah. Bala. Akhirnya Rasulullah senantiasa kalau uzur
ganti imam sembahyang Abu Bakar As-Siddiq. Maka pakat bai'ah Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebagai isyarat kan. Tengok. Abu Bakar As-Siddiq pula dia buat lagu tu. Dia tahu dia sakit ni, dia siap-siap sebut dah. Sayyidina Umar pengganti aku. Kalau aku wafat, bai'ah Umar. Maka Sayyidina Umar seumpama waliul amri. Tengok. Sayyidina Umar tahu acara Abu Bakar. Sayyidina Umar lantik 10 orang sahabat ahlul halli wal aqdi. Mesyuaratlah 10 orang kalau aku mati. Lantik di kalangan 10 orang ni siapa hok jadi khalifah, Amirul Mukminin. Sayyidina Utsman tak ada buat apa-apa, kena bunuh ke pemberontak, buruh. Maka Sayyidina Ali dibai'ah dengan keadaan tergesa-gesa. Sayyidina Ali pula, Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan dekat berapa bulan saja memerintah, serah kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi apa? Kalau panggil tahun tersebut dia panggil Amul Jamaah, tahun ketenteraman, tahun bersatu padu umat Islam. Sayyidina Muawiyah memulakan sistem monarki dalam Islam. Mana? Lantik anak dia sendiri Yazid bin Muawiyah. Terus jadi Bani Umayyah. Lepas tu Bani Abbasiyah, Bani apa? Fatimiyah, Ayyubiyah, Saljuk, Mamluk, Utsmaniyah yang terakhir. Jadi Islam tu tidak mari dengan ini sistem monarki, sistem gini, sistem ni, tak ada. Fleksibel, boleh. Maka negara kita ni mamlakah nizamiyah, demokratiyah, barlimaniyah. Tu sistem kita pakai dah. Kalau Saudi mamlakah mutlaqah, raja mutlak. Kuasa mutlak. Jordan, mamlakah mutlaqah. Indonesia, Jumhuriyah, Republik. Tu sistem tak ada masalah. Jadi ketua agama, ketua negara kita siapa? Perdana Menteri. Bukan. Silap tu. Ketua negara kita yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Itu Raja-Raja Melayu tu, majlis Raja-Raja Melayu, dia tu macam ahlul halli wal aqdi. 5 tahun sekali ke apa, dia mesyuarat siapa hak jadi yang di-Pertuan Agong. Maka dalam perlembagaan kita, Islam din lidaulah, Islam agama bagi persekutuan. Bermakna tanah kita jejak ni ada agamanya siapa? Islam. Jadi ketua negara bukan setakat ketua negara, ketua agama juga. Dia panggil apa? Himayatuddin wa daulah. Penjaga negara dan penjaga agama. Siapa? Raja-raja yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu kita. Itu. Maka kuasa dia tu terhad. Sebab tu kata mamlakah nizamiyah. Raja berperlembagaan, ada kuasa yang terbatas. Sebahagian kuasa tu diserah kepada wuzara ut-tafwid litanfis, menteri-menteri yang diserahkan kuasa raja sebahagiannya untuk diuruskan. Maka hak ni tanggungjawab kita 4 tahun 5 tahun sekali mengundi. Maka hukum melantik raja hukumnya fardu kifayah. Wa yajibu nasbu imami adlin. Wajib melantik raja yang adil. Imam situ bukan tu imam semaya, raja yang adil, khalifah, ketua negara. Wajib situ bisyar'i, dengan hukum syarak. Apa? Fardu kifayatin. Jadi kita, sistem kita tak perlu lantik dah raja, sebab dia ada dah ahlul halli wal aqdi, mesyuarat majlis raja-raja Melayu. Dia ada dah sistem monarki dia. Kalau mati dia, mangkat wafat dia, naik putera mahkota dia. Selesai. Fardu kifayah kita bab hak tu selesai. Fardu kifayah. Maka hak diserah pada kitanya hak tak ada. Wuzara ut-tafwid litanfis. Hak ni apa hukum? Fardu kifayatin juga. Tu. Fardu kifayah. Ada orang tak faham fardu kifayah ni menanti apa. Hidup marah dalam grup WhatsApp. Apa piu faiz duk sebut fardu kifayah? Ke agak orang Melayu tak tobek ngundi. Sebab apa orang Melayu tak tobek ngundi? Sebab fardu kifayah. Ya faham tak fardu kifayah tu kau? Kita kan duk faham gitu fardu kifayah ni dah. Ada tak orang pandang aku? Ada lah tu. Duk main ada lah tu. Fardu kifayah aja. Ada lah tu. Salah tu. Fardu kifayah ni asalnya fardu ain. Bila jadi fardu kifayah? Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina. Bila sudah ditunaikan oleh sebahagian orang di dalam jarak 2 marhalah,
jarak yang harus qasar sembahyang, maka gugur kewajipan tersebut. Yang jadi fardu ain baru jadi fardu kifayah. Dalam jarak dua marhalah, kita kena pastikan ada yang alim nahwu, saraf, ma'ni, bayan, badan, istiqaq, wadha', mantiq, usul fiqh, qawaid fiqh, mufassir, muhaddis. Ada tak kita cek benda tu? Tak ada. Ada tak kita cek? Tak ada. Sebab apa? Sebab memang awal-awal lagi kita benok dah nak faham apa makna fardu kifayah. Duk mai ada dah tu. Ada dah tu. Bukan gitu fardu kifayah ni. Nak faham molek. Seolah-olahnya dalam jarak dua marhalah, kita-kita semua ni wajib kena mengaji nahwu belaka. Contoh, ngaji nahwu semua kena ngapa, mata jurumiyah kena mengajar al-kalamu wal lafz, kena ngaji. Sehinggalah ada seorang tutup kita, ustaz, saya faham dah. Ada. Saya boleh dah kuasai ni, ilmu ni. Barulah orang lain pun alhamdulillah, tak wajib dah kita sebagai wajib fardu ain. Lepas tu wajib lagi, tapi wajib fardu kifayah. Itu maksud. Jadi ngundi ni fardu kifayah sebab apa? Kias kepada melantik raja khalifah tadi, fardu kifayah. Itu wajib fardu kifayah di atas apa? Orang yang daftar atau terdaftar sebagai pengundi. Itu kena keluar. Jadi kalau tak ada pergi ngundi, jeng jalan nak balik. Kalau yang ngundi di Kelantan, jalan speed nak litah payah. Kalau kau sampai kau JPJ berapa pula, siapa sekerak jalan habis dah masa mengundi. Terlantik dah siapa pemimpin di kawasan saya, terlantik, maka jadi fardu kifayah dah. Selesai. Tak apa, nak undur klik boleh lah. Ada lagu tu. Nah, jangan fardu ain. Kalau fardu ain patut nak taubat dia lah. Tak selesai masa dah. 5 tahun sekali baru boleh taubat. Kalau celah mati tengah tu, dosa semua dia gitu ke? Berat sangat tu. Fa'lam, ketahui olehmu. Nah, bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli. Bukan melantik pemimpin ini semata-mata hukum akal. Ini raddan 'alal mu'tazilati. Jadi kalau zaman kita ni golongan liberal, neo mu'tazilah. Betul tak? Lantik pemimpin tak sudut kira dengan syurga ke pahala ke dosa lah. Kita kira kepala otak kita. Tu fuak-fuak neo mu'tazilah. Fuak-fuak liberal atau sekular. Nah, tak ada kaitan dengan agama ni. Ini kepala otak kita sendiri boleh menentu baik buruk. Tapi walaisa ruknan mu'taqad fid din. Bukan melantik pemimpin itu rukun iman yang diiktikadkan di dalam agama. Ini raddan 'alal khawarij wa syi'ati rafidiyati. Ingat baik. Ini nak menolak di atas puak khawarij dan puak syiah rafidiyah. Mana sekira-kira mereka berpegang melantik pemimpin ialah ruknun min arkanil iman. Satu rukun daripada rukun iman. Kalau awak tak lantik sama macam saya dalam kubur muka nak tanya. Siap mong. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Faham tak ni? Nah. Patut kita nak tahu lah ke mana kalau kita tak mengaji akidah ahlus sunnah jamaah. Tak erti tu. Duk main wa Islam itu tak jadi. Islam di akhir ni bukan Islam mutlak, tapi Islam muqayyad. Mesti dikait Islam ahlus sunnah wal jamaah. Maka mudah-mudahan kita semua pakak-pakak ngaji. Nah, pakak-pakak belajar. Nah, biar tahu pegangnya yang betul tu bagaimana. Sebab al-jamaah bukan maknanya ramai-ramai. Ini nanti ada juga tak faham. Jamaah ni jamaah Islam ni ramai. Bukan gitu makna dia tu. Faham molek tu. Al-jamaah situ al-haq, kebenaran. Kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, kalau aku sorang je masa tu, hak pegang sebagaimana mu pegang, adakah aku al-jamaah? Nabi kata, antal jamaah walau kunta wahdah. Engkaulah al-jamaah tersebut walaupun mu sorang. Tak ada presiden, tak ada timbalan presiden, bendahari, SU je kita ada. Tak ada orang ramai ikut. Sorang kita yang pegang lagu tu. Kitalah al-jamaah walau kita sorang. Ingat baik. Ni pun ramai hak salah faham ni. Ingat jemaah ni, jemaah ramai gitu lah. Bukan jemaah makna ramai, tapi jemaah dengan makna kebenaran. Maka kalau kita tidak belajar ilmu akidah ahlus sunnah wal jamaah, kita nak elok
daripada fahaman-fahaman yang sesat. Kita tak dapat nak elak, dan kita nak ikut fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan yang satu yang mustaqim pun kita tak akan dapat mengikut. Maka kerana itu tak dapat tidak, wajib fardu ainin di atas tiap-tiap mukallaf kena mengaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya benar kita yakin apa yang kita pegang dalam hati kita tentang kepercayaan kita, rukun iman yang 6 kita tu mengikut cara yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah, para alim ulama zaman berzaman sampai pada kita. Begini cara pegangnya. Dan kita kena mengaji juga fuak-fuak sesat tu pegangan lagu mana supaya jadi sempadan kita. Ini pegangan Syiah Ismailiyah ni. Ini pahaman batiniyah ni. Ini pahaman Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Banyak. Kalau kita nak tak mengaji, nak tahu di mana pegangan dia? Tak tahu. Kadatil jahilu antakuna kufra. Katanya alim ulama, dekat oleh kejahilan tu dengan kekufuran. Seumpama mata putih dengan mata hitam, saling bersebelah-sebelahan. Tak jauh pun mata putih mata hitam. Maka sebab itulah mudah-mudahan kita semua pakat tanam azam dalam hati kita. Mudah-mudahan kita nak mengaji ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni biar betul jelas pegangan kita jelas. Dalam kubur bila ditanya man rabbuka, boleh jawab Allahu rabbi, rabbi Allah. Bukan hafal tu, tapi dasar dengan kita betul pegangan. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun nabi. Wa ma imamuka, siapa ikutan kamu? Al-Quranu imami. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Al-Islamu. Boleh jawab. Wa man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Wa man hadzal rajul. Tu semua tu soalan-soalan dalam kubur. Dah tak ada dalam kubur tanya ma inji'uka, ada dalam kubur ada gitu. Ma partiuka ada, ma hizbuka, tak ada. Itu tidak ada di dalam kubur. Jadi jangan kita duduk melampau kepada benda hak tidak perlu kita melampau. Kita duduk melampau sangat siapa baloh gocoh dah kadang-kadang ni. Bab politik kepartian ni. Kita duduk main pakai kereta buruk tu juga. Demo hak boleh puasa tu makan gaji puluh-puluh ribu boleh pakai kereta sedap. Pada demo tu kapu kita 4 tahun 5 tahun sekali je. Ni musim ni siap ni. Tu musim ni boleh tengoklah. Demo sapu-sapu hat-hat pun ada. Jalan tahap belum habis je tak apa belaka dah. Musim ni boleh tengok. Lepas tu nak temu pula mata tu pula 5 tahun 4 tahun sekali pula. Maka kita tu jangan jadi bodoh. Duk orang panggil ko'o, siapa kau putus saudara, masa muka. Tak boleh jawab dalam kubur kalau mati. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawab tak boleh. Jadilah orang panggil politik kepartian tu hanya wasilah, alat, wadah untuk masing-masing berniat bermanfaat kepada negara, bangsa, agama gitu. Sebab raja tetap tak berubah. Raja ulil amri mutlak ni raja. Ada masuk tanding raja. Sultan Kelantan, Sultan Selangor ada masuk tanding mana-mana kawasan ada? Tak ada. Tu ulil amri mutlak. Adapun YB menteri-menteri ni dipanggil ulil amri muqayyad. Ulil amri juga tapi muqayyad 4 tahun sekali tukar. Kalau tak masuk calon jadi rakyat biasa pun kita juga. Lah ni YB. Tetap masuk calon tak ada YB dah. Mana? Lagu tu lah. Tak jadi ulil amri kita dah. Jadi itu ulil amri muqayyad. Taat setia kita kepada raja, sultan, rukun negara, perlembagaan negara. Itu. Sebagaimana yang diperintah dalam perintah agama. Ingat baik-baik. Urusan kepartian, politik kepartian ni hanya urusan apa dia panggil? Ijtihadi masing-masing saja. Jangan sampai kita menunggang bangsa, menunggang agama, menunggang isu-isu. Sehingga ramai mana yang tertipu dengan berita-berita yang bohong. Kerana apa?
Kerana tidak mengkaji selidik, tidak menyiasat. Orang nak kuasa, apa saja dia boleh buat, apa saja dia boleh main. Benda ni dia ambil jadi isu. Nah, isu kita pun terpengaruh. Lepas tu bila dapat kuasa, apa dia buat? Tak ada buat apa-apa ke? Tak ada buat apa-apa. Buat apa? Gapo hak Islamnya? Gapo hak keadilannya? Gapo hak kemelayuannya? Ada. Mati dah sekolah-sekolah jenis Cina, jenis Tamil, menyatukan sekolah kebangsaan satu saja. Ada buat? Ada buat lah? Tak ada buat juga. Siapa sana tengok mana, sama je. Lebih kurang je. Jadi tak payah kita duk melampau-lampau sesama kita. Saling senyum kerana Islam ya'lu wala yu'la alaih. Bukan parti ya'lu wala yu'la alaih. Ingat baik. Jadi buat kita ni kalau jumpa sama Islam, masa muka tu, tengok dulu dia ni BN ko, PH ko, PN. Nah, kalau sama parti baru senyum. Nah, awak parti apa? Saya parti Cak Payung. Cak Payung pula sama lah, baru senyum. Tai tu. Nah, bukan cara Islam gitu. Nah, kita ni kalau Islam, Assalamualaikum, senyum selalu. Apa demo saudara Islam, walaupun beza kepartian, beza bangsa, beza negara, tapi oleh kerana sama-sama percaya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita saudara. Gitu. Kerana Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam hak lebih tinggi. Tak ada hak lebih tinggi daripada Islam. Parti ke NGO ke persatuan ke gapo, hak ni rendah, alak je belaka. Islam ada dulu sebelum parti, sebelum NGO. Dan kalau NGO parti tu mampu tak terdaftar di ROS ke apa, Islam tetap kekal sampai ke kiamat. Islam tetap tinggi, Islam tetap menang, Islam tetap mulia. Itu. Nah, wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang kafir ni senantiasa nak memadamkan agama Allah, tapi Allah jamin Allahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan jaga agama Allah walau orang kafir benci. Nah, tapi kita lah hak tidak mengaji agama Allah, tak mengetahui apa hak Allah Taala suruh, Allah Taala tegah, sehingga kita dakwa saja kita kuat agama, kuat Islam, kuat gapo, akhirnya di lidah saja. Akidah tak, tidak akidah Ahlussunnah Jamaah. Amalan tak betul dengan fiqh mazhabil arba'ah. Nah, hati kita tak ada mengaji. Nah, ilmu akhlak, ilmu tasawuf supaya kita boleh berakhlakul karimah. Habis. Sedangkan tiga ni ialah rukun agama. Tak ada rukun agama, agama kita tu tidak sah. Jadi Abu Azhar cukup setakat tu. Kat pukul 9 lah. Kita pun nak pergi ngajar pula balik. Ada kelas pula di pondok ni. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni dapat manfaat sedikit sebanyak tentang akidah Islamiyah, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu-satunya pegangan yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat serta alim ulama zaman berzaman, supaya kita benar-benar selamat dunia dan akhirat, jadi orang yang benar-benar berjaya, nak lepas daripada kekal daripada api neraka. Nah, jadi jangan rasa cukup setakat tu. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.